Batu Pahat bersama-sama kita pada hari ini. Baik, saya rasa itu saja warna pagi kita untuk hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana terus setia bersama dengan Loop pagi ini, dan kita jumpa lagi esok dengan banyak lagi perkongsian menarik. Terima kasih banyak-banyak sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Bual bicara mesra koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebahasaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 03-7800-7800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi Skim Infak Lil Wakaf Angkasa 03-78846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Hanya Wakil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, yang membantah penganjuran konsert artis barat dalam sesi mesyuarat bersama pelbagai agensi baru-baru ini. Mendedahkan perkara tersebut, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad menegaskan bahawa pihaknya kesal kerana penganjuran konsert seperti itu diluluskan oleh agensi kerajaan berkaitan. Ketika hadir menyertai Hijrah Merdeka anjuran pihak JAKIM yang diadakan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya bersempena Ambang Merdeka 2022, Senator Datuk Idris turut berkata beliau difahamkan hanya wakil JAKIM yang menentang keras manakala 15 agensi lain menyokong penganjuran konsert tersebut. Harga runcit diesel, petrol RON 95 dan RON 97 tidak berubah sehingga 7 September ini. Kementerian Kewangan menerusi satu kenyataannya menyebut bahawa bagi melindungi pengguna daripada kenaikan harga minyak dunia, harga siling bagi RON 95, RON 97 dan diesel masing-masing kekal pada RM2.05 seliter, RM4.30 seliter dan RM2.15 seliter, walaupun harga pasaran sebenar produk meningkat melebihi harga siling semasa. Menurut kenyataan itu lagi, harga baru tersebut ditetapkan berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme harga automatik. Kerajaan Singapura akan menyumbang sejumlah $50,000 sebagai menyokong usaha mengumpul dana awam Palang Merah Singapura SRC untuk krisis kemanusiaan akibat bencana banjir di Pakistan. Kementerian Luar Singapura menyatakan bahawa sumbangan kerajaan Singapura akan menambah ikrar SRC sebanyak $50,000 Singapura untuk menyokong keperluan segera termasuk makanan, tempat perlindungan kecemasan, penyelesaian air bersih dan sanitasi dan barangan kesihatan kepada komuniti terjejas. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 5 April dalam tahun 2013, Majlis menandatangani surat aku janji perantis Mai Mahi Asnaf telah berlangsung di Auditorium Kompleks Islam Darul Rizwan, Ipoh Perak. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak menganjurkan majlis ini dengan kerjasama pihak Jabatan Pembangunan Kemahiran sebagai salah satu modul bagi pensijilan Sistem Latihan Dual Nasional SLDN. Seramai 16 orang perantis yang terdiri daripada anak-anak asnaf fakir miskin di negeri Perak hadir pada majlis berkenaan. Perantis itu diberi tajaan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak bagi mempelajari kursus kemahiran pembuatan kek dan pastry serta perkhidmatan spa dan salon.
Tujuan utama Majlis Agama Islam dan Adab Melayu Perak melaksanakan kursus ini adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga golongan asnaf zakat melalui kemahiran yang dapat menghasilkan dan meningkatkan lagi sumber pendapatan sekaligus mengeluarkan asnaf daripada kemiskinan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2022. Ayuh kibarkan jalur gemilang di kediaman dan premis perniagaan anda. Layari www.merdeka360.my. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KECOM. Kemana tumpah kasih dan sayang? Kalau tidak ke tanah airku Malaysia. Janganlah gundah, janganlah walang. Rukun negara pasti di dada kita. Malaysia, oh Malaysia, kau tanah airku indah tercinta. Tiga bangsa bermuhibah junjung setia. Hormat perlembagaan bersama sopan santun susila. Kemana tumpah kasih dan setia? Kalau tidak ke negaraku Malaysia. Biar musnah jasad, hancur tulang berkecai. Asal gunung-gunung Kinabalu dan tanah Teguh Permai. Malaysia, oh Malaysia, kau tanah airku indah tercinta. Tiga bangsa hidup rukun aman sudah. Walau seinci tanah pusaka takkan diserah. Kemana tumpah kasih dan setia? Kalau tidak ke negaraku Malaysia. Berpegangan tangan bersama demokrasi laung pada mereka. Kita bangsa celik sampai ketikanya menggugat dunia. Sajak itu tadi bertajuk Malaysia, oh Malaysia. Hasil nukilan Abdullah Tahir, Macang, Kelantan. Pendeta Agong Zakbar mencirikan konsep merdeka sebagai berubah daripada segala perbuatan dan kepercayaan yang bodoh, mematikan akal dan menyekat kemajuan kepada perbuatan dan kepercayaan yang cerdik, membebaskan fikiran dan menggalakkan kemajuan. Kemerdekaan yang sebenar adalah kemerdekaan minda dan jiwa yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk oleh 4 aspek utama: agama, bahasa, pendidikan dan sikap, iaitu akhlak. Konsep terpenting di antara keempat-empat itu sudah tentulah agama. Hanya dengan agama sahajalah jiwa manusia akan mengecapi kemerdekaan yang sebenar. Mantapkan iman dan akal yang bijaksana. Semoga kita semua bebas daripada belenggu penjajahan pemikiran yang merupakan ancaman yang lebih jauh kritikal daripada penjajahan fizikal. Saya Nur Hati Paradi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kali yang ke-65 Malaysia, keluarga Malaysia teguh bersama. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam kepada Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi semua rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kembali bersiaran waktu ini. Saya Nur Hati Paradi ditemankan anda untuk perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Khamis hari ini. Kita berada di muka surat baru untuk tahun ini. 1 September, dah masuk bulan September dah kita. 1 September 2022 bersamaan dengan tarikh hari ini 4 Safar 1444 Hijrah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia memantau siaran 24 jam IKIM 7 hari seminggu ini, dan telah masanya untuk bersama saya sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat benar-benar memanfaatkan 3 jam ini untuk sama-sama kita menambahkan ilmu, menambah baik kehidupan, insyaAllah, untuk sama-sama kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebab apa? Sebab orang yang baik ataupun mukmin yang terbaik itu adalah bila semalam, hari ini lebih baik daripada semalam, dan juga esoknya lebih baik daripada
hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. InsyaAllah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kita ada 3 jam. Kalau tadi bersama dengan Luqman Hakim, seorang-seorang je kan dalam Warna Pagi. Terima kasih Luq untuk perkongsian Warna Pagi sebentar tadi. Dan untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita akan bersama menerusi rancangan Tahsin Ibadah. Dan kali ini kami akan bersama dengan anda untuk perkongsian sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram, yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, ataupun di WhatsApp konti IKIM di 011-29-004-004. Diulangi, untuk anda WhatsApp di konti IKIM, tanyakan soalan bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram sebentar saja lagi untuk sesi soal jawab dalam Tahsin Ibadah. Anda boleh saja WhatsAppkan soalan anda di 011-29-004-004. Tanya soalan tu, letaklah nama dan juga dari mana anda tinggal dan ataupun daripada mana anda berada. InsyaAllah kita akan kongsikan soalan-soalan minggu masa yang kita ada, insyaAllah. Jadi ikuti perkongsiannya nanti secara langsung kami bawakan kepada anda di platform-platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Di FB ada, di YouTube channel pun kita akan live, dan juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita nak mulakan pagi kita dengan rasa syukur. InsyaAllah kita ada lagu daripada Alif Satar dan The Locos, dan juga Raihan dengan lagu yang diberi nafas baru dengan puji-pujian dan syukur. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami, bersamakan saya Nur Hayati Paradi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hati gembira terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya, ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam terbentang luas, langit cerah memayungi bumi. Hati terasa kebesarannya, ucapkanlah Allahu Akbar. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah.
Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. 3 kali baru nak dengar. 3 kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga 3 kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad. Jimat berganda-ganda. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-576-5400 untuk tahu kaedahnya. Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah lepas tu. Kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ni baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita
Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi. Susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio IKIM. Dan waktu ini kita bersama menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk perkongsian dalam sesi soal jawab bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Dan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram telah pun bersedia di hujung talian saat ini untuk bersama dengan rakan-rakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama kami. Dan kali ini untuk minggu ini kita ada sesi soalan jawab bersama dengan Ustaz. Cumanya awalan ini kita mulakan dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz sendiri. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Hadi Paradi, pemimpin rancangan Tahsinul Ibadah, sidang pendengar ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kepada kita satu standar yang berbunyi maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Harta yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada harta yang banyak dan melalai. Harta yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada harta yang banyak dan melalai. Ini adalah satu standard yang telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seorang itu berurusan dengan dunia. Yang penting ataupun yang perlu kita jadikan sebagai penanda arah adalah apa yang kita perolehi itu ada keberkatannya. Ada keberkatan. Sama ada ia sedikit ataupun banyak, yang penting adalah keberkatan. Dan keberkatan itu telah dinyatakan sebagai mencukupi. Mencukup. Cukup untuk diri kita, cukup untuk menghalang kita daripada meminta-minta, cukup untuk melunaskan hutang kita, cukup bagi seorang suami menyara anak dan isteri dia. Maka sebenarnya itulah harta yang baik. Apa gunanya seseorang memiliki harta yang banyak? Harta yang banyak, tetapi pandangan matanya, hatinya masih meronta-ronta, ingin mendapatkan yang lebih. Bahkan yang lebih dahsyat daripada itu apabila hatinya mula menjenguk-jenguk barang milik orang lain. Hatinya mula takut untuk dapat juga capai juga sesuatu yang milik orang lain. Maka tidak ada maknanya hartanya banyak, kerana ia tidak membawa ketenangan, tidak membawa kebaikan dalam kehidupan. Justru kita mesti faham perkara ini. Bukan sahaja dalam masalah harta, tetapi dalam masalah pangkat, dalam masalah anak, dalam masalah jawatan. Yang kita inginkan, yang kita doakan daripada Allah, biarlah yang kita dapat itu tidak melalaikan kita daripada agama. Cukup untuk menahan kita daripada minta dengan orang lain. Dan cukup untuk
kita melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ayah misalnya, sebagai seorang isteri misalnya. Dan lebih berkat daripada itu, ada lebihan yang kita boleh bantu jiran tetangga, kawan-kawan yang berbeza dan lain-lain. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan awal untuk sama-sama kita menjaga diri kita, insya-Allah. Apa pun kita nak mulakan sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Untuk anda rakan pendengar, diadu-adukan untuk anda mengajukan soalan anda di platform-platform yang telah pun kami sediakan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita mulakan Ustaz dengan soalan pertama datangnya daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM berkenaan dengan solat. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz nak tanya, solat jamak qasar boleh ke buat solat secara berjemaah Ustaz? Solat jamak qasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solat jamak qasar jelas boleh dilakukan secara berjemaah. Kerana solat berjemaah, hatta kalau kita semayang qadha sekalipun, kalau ada sesiapa yang kita boleh ikut dan berjemaah bersama mereka, maka kita kerjakan secara berjemaah. Nah, tinggal lagi kalau seseorang itu mahu melaksanakan sembahyang qasar, sedangkan imamnya sembahyang sembahyang tamam, maka pada ketika itu dia tidak bolehlah sembahyang qasar, perlu sembahyang tamam. Sebab apa? Salah satu dari syarat sembahyang qasar tidak berimamkan orang yang sembahyang tamam. Tamam ni maksudnya sembahyang sempurna. Jadi dia kena buat sama lah Ustaz. Ikut Ya, kena buat. Ikut imam, insya-Allah. Dan seterusnya sekedar soalan daripada sahabat kita juga di WhatsApp IKIM. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, nak tahu bila kita bangun dari sujud, kita sebut Allahu Akbar. Dari kita bangun, di mana bahagian-bahagian kalimah itu untuk kita sebut sehingga kita boleh berdiri tegak Ustaz? Sepanjang mana nak maksud? Tidak ada suatu ketetapan bahagian manakah yang perlu disebut Allahu Akbar. Tidak ada ketetapan. Yang disebut bahawasanya daripada bangun sampai berdiri kita sebutlah Allahu Akbar dengan memanjangkannya. Memanjangkan. Sebab ada perbezaan pandangan ketika perpindahan, misalnya daripada sujud kepada berdiri, adakah takbir itu dibaca pendek Allahu Akbar ataupun dibaca panjang? Pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, ia merupakan qaul jadid Ibn Syafi'i, ia dibaca panjang. Jadi bila ia dibaca panjang, kita penuhkan waktu daripada bawah sampai ke atas itu dengan takbir. Allahu Akbar sampailah kita tegak berdiri. Dengan syarat lafaz Allah itu, lafaz bagi huruf lam itu tidak dipanjangkan melebihi daripada 7 alif, iaitu 14 harakat. Jadi kalau satu orang daripada bawah naik ke atas ni, dia bangsa sakit pinggang. Bila dia sakit pinggang, dia mengambil masa yang agak lama. Dalam masa yang sama dia sebut Allah. Sekiranya Allah itu sudah diucapkan hingga 14 harakat, maka dia tamatkan. Allahu Akbar, itu maksud tamatkan. Walaupun dia belum tegak berdiri. Itu kalau proses berdiri itu mengambil masa yang lama. Sekiranya normal, maka pastikan dia tidak melebihi 14 harakat. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Adnan Abdul Wahab di Facebook IKIM. Tanyakan soalan. Kata Ustaz, ibu sahabat kita ni tak sihat, uzur. Boleh ke ibu sahabat kita ni buat jamak solat zuhur dan asar, maghrib dan isyak Ustaz? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, salah seorang tokoh besar dalam mazhab Imam Syafi'i,
tarjihkan, berikhtiar bahawasanya boleh dijamakkan solat kerana sakit. Boleh dijamakkan solat kerana sakit. Ini kita dah bicarakan dalam sembahyang jamak tempoh hari. Sakit yang bagaimanakah yang membolehkan seseorang itu solat jamak? Sakit yang menyukarkan bagi seseorang itu untuk mengerjakan solat di dalam waktunya. Maksudnya apa? Dia perlu siap untuk sembahyang zuhur. Kemudian nanti bila waktu asar dia kena siap pula. Jadi untuk menguruskan kedua-dua solat itu dikerjakan secara beraksian di dalam waktunya adalah sesuatu yang berat, masyakkah kepada orang yang sakit itu. Dia nak bersiap itu. Kemudian kalau dia dah bangun itu mungkin ada keadaan-keadaan berat dan sakit. Maka sakit yang seperti inilah yang membolehkan seseorang itu menjamakkan, sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Dia tengok pada waktu mana yang sakit dia buat. Sama ada jamak takdim pada maghrib ataupun jamak takhir dibuat pada waktu itu. Bukan secara mutlak sakit itu membolehkan seseorang itu semua jamak. Setelah mendengar keterangan yang saya sebutkan tadi, si penanya bolehlah andaikan boleh faham apakah keadaan sakit ibunya. Kalau seperti yang saya definisikan, saya jelaskan, maklumkan, maka bolehlah dijamakkan solat tersebut bagi ibu, sama ada solat zuhur dan asar ataupun maghrib dan isya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cobalah sedaya mampu hidupkan
Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kembali bersiaran menerusi rancangan Tahsinul Ibadah dalam sesi soal jawab bersama Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Untuk perkongsian, anda ajukan soalan-soalan anda di FB, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112904004. Ustaz Lutfi, kita ada lagi soalan daripada sahabat kita. Kita teruskan di Facebook IKIM daripada sahabat kita Solehah Muhammad, kata Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kata soalan sahabat kita, bagaimana tuntutan solat bagi pesakit yang terpaksa ditidurkan hingga akhirnya mungkin membawa kepada kematian pesakit, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi masalah orang yang ditidurkan, orang yang tidurkan ini maksudnya dia ini pengsan. Walaupun kita panggil tidurkan, dalam definisi sebenarnya bukan tidur. Kalau tidur boleh tidur. Tetapi orang yang ditidurkan ini tidak boleh dikejutkan melainkan apabila umat itu sudah habis. Maka maknanya orang ini pengsan. Maka orang yang pengsan, orang yang hilang ingatan, adakah dia wajib mengqadhakan salatnya ataupun tidak? Yang dimaksudkan adalah apabila pengsan itu berlaku dalam keseluruhan. Kalau orang tu dia pengsan awal waktu, akhir waktu dia sedar, ataupun awal waktu dia sedar, akhir waktu dia pengsan, itu lain. Kita bincangkan ini apabila melibatkan keseluruhan waktu seperti yang ditemui tadi. Maka dalam masalah ini sebenarnya kalau dia tidak mati, dia dibangunkan semula. Kalau dia meninggal dunia memang tidak ada apa-apa lah. Kerana tidak ada qadha sembahyang yang ditinggalkan apabila seseorang itu telah meninggal dunia. Sebenarnya kalau kita sedar pula, segala solat yang tidak dilakukan ketika ditidurkan itu tidak wajib. Tidak apa? Tidak wajib qadha. Yang wajib qadha ini kalau seorang itu dia pengsan pada bulan Ramadan, masalah puasa. Sebelum subuh dia ditidurkan sampai 2-3 hari ataupun sehari selepas maghrib, maka solat pada hari itu, puasa pada hari itu dan hari-hari yang dia ditidurkan wajib qadha, berbeza dengan sembahyang. Jawapan ringkas ni, tiada qadha yang perlu dilakukan. Wah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada Raf Muhammad di FB IKIM tanyakan soalan berkenaan dengan solat sunat Isra' Ustaz. Niat solat itu kita niat solat Isra' atau duha jika waktu dilakukan selepas waktu syuruk Ustaz? Solat Isra' adakah sinonim ataupun adakah solat yang sama dengan solat duha? Dalam perkara ini para ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri berbeza pandangan. Ada yang berpandangan seperti Al-Imam Al-Ghazali, sembahyang Isra' adalah sembahyang yang lain dan sembahyang duha sembahyang yang lain. Maknanya dua solat yang berasingan, yang berbeza. Manakala sebahagian ulama Syafi'i yang lain berpandangan bahawasanya solat Isra' itu adalah solat duha. Atas pandangan ini, maka boleh diniatkan solat duha ketika seorang melaksanakan solat Isra'. Kerana dia adalah solat yang sama. Dia adalah apa? Solat yang sama. Dan waktunya masuk bila matahari telah naik ke pergalahan. Daripada terbit turun, naik sepergalahan kurang 25 minit selepas turun, maka itulah masuknya waktu duha
ataupun waktu isyraq berdasarkan pandangan ini. Namun berdasarkan pandangan yang mengatakan solat isyraq ni solat lain, solat duha ni solat lain, maka waktu solat isyraq itu masuk seperti yang disebutkan tadi dan hanya beberapa ketika sahaja. Maknanya waktu isyraq daripada syuruk lebih kurang 15 minit, itulah antara waktu itulah waktu isyraq untuk bagi orang yang mahu melakukan solat isyraq. Maka selepas itu tidak ada lagi solat isyraq. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Kalau orang melakukan dua-dua sekarang Ustaz, isyraq dia buat, lepas tu duha. Itu terbaik. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM di 01129004. Sahabat kita ni dia mengalami masalah pembedahan di bahagian otak Ustaz. Kata sahabat kita ni berulang kali solat dan ganti solat sebab sahabat kita tak ingat solat tu dah berapa banyak rakaat yang dilakukan dan disebabkan dia dah baru lepas bedah bahagian otak dan masih solat duduk di atas kerusi Ustaz. Adakah solatnya sah atau bagaimana nak dilakukan sebenarnya Ustaz? Sebab selalu lupa rakaat solat dan sebagainya. Mereka yang mengalami gejala lupa, satu dia lupa di dalam solat. Satu lagi apabila dia dah solat kemudian dia lupa pula adakah dia sudah solat ataupun belum. Perkara ini pertama, kalau dah dalam solat, bila seseorang itu dia terlupa bilangan rakaat, maka dia boleh guna kaedah biasa, iaitu kalau dia tak ingat maka dia akan mengambil bilangan yang sedikit. 2 ataupun 3 maka akan diambil 2 misalnya. 3 ataupun 4 maka akan diambil 3. Ataupun boleh juga menggunakan bantuan orang lain. Maksudnya bantuan orang lain yang melihat ketika solat. Yang mungkin kalau kita terlebih bilangan misalnya, dia akan bantu kita untuk mengingatkannya. Maknanya menggunakan bantuan luar untuk bantu kita ingat bilangan solat. Boleh digunakan kaedah ini, iaitu menggunakan bantuan luar. Dan berkaitan dengan apabila dia sudah solat kemudian dia terlupa. Jadi lupa itu oleh kerana dia penyakit, maka dia perlu buat sesuatu daripada segi bantu diri dia. Misalnya ada orang yang membantu dia menyakiti perkara tersebut, ataupun dia membuat catatan. Contohlah, ini kaedah kita cadangan. Selepas dia solat, dia catat, dia tulis. Kalau lepas itu dia lupa, maka dia boleh rujuk pada tulisan tersebut. Jadi maksudnya dalam menangani isu ini, satu kita menggunakan kaedah fiqh tadi. Satu lagi kita menggunakan sebarang bantuan, teknik bantuan, ada dalam bentuk orang, ada dalam bentuk catatan, untuk kita mengingati solat yang kita sudah kerjakan. Terima kasih banyak Ustaz untuk cadangan. Seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita Muhammad Faizal Ahmad. Cik Faizal tanyakan soalan, jika setiap minggu sahabat kita bermusafir setiap hari Isnin hingga Sabtu, adakah tidak wajib solat Jumaat Ustaz untuk tiap-tiap minggu tersebut? Solat Jumaat hanya wajib bagi orang yang mukim ataupun mustautin ataupun mukim. Adapun orang yang bermusafir, maka tidak wajib atas dia untuk melaksanakan sembahyang Jumaat. Ya, kalau memang betul dia musafir, hatta kalau musafir itu berlaku setiap minggu, daripada segi hukumnya dia tidak wajib melaksanakan sembahyang Jumaat. Ancaman bagi mereka yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali
sekira-kira hatinya akan dipateri, ditutup, adalah merujuk kepada orang yang meninggalkan solat Jumaat secara kuat, secara berdosa. Maknanya dia wajib sembahyang Jumaat tapi dia tak solat. Dia wajib sembahyang Jumaat tetapi dia tinggalkan. Adapun mereka yang memang tidak wajib sembahyang Jumaat daripada segi hukumnya, contohnya perempuan tak sembahyang Jumaat, contoh, maka hadis itu tidak merujuk kepada mereka. Namun kalau seseorang itu berpeluang untuk solat Jumaat, maka afdalnya dia sembahyanglah Jumaat. Walaupun dia tak wajib sembahyang Jumaat, tetapi afdalnya dia sembahyang Jumaat juga kalau tidak ada apa-apa syukur atas diri dia, kerana sembahyang Jumaat itu sendiri mempunyai fadilah yang khas yang tak sama dengan sembahyang subuh. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikin kata, Ustaz, sahabat ini seorang perempuan sembahyang di rumah, boleh tak sahabat ini kuatkan sedikit suaranya masa sembahyang? Kalau kat rumah tu kalau ada pun perempuan semuanya, sebab sahabat kita ni menyewa Ustaz. Sembahyang ada sembahyang kuat dan ada sembahyang perlahan. Sembahyang zuhur perlahan, sembahyang asar perlahan, sembahyang maghrib kuat, sembahyang isyak kuat. Sebenarnya mengeraskan suara ketika solat maghrib dan isyak ini disunatkan hatta kepada perempuan. Memang disunatkan. Jadi kita bila perempuan sembahyang kat rumah, kita sembahyang maghrib, maka kita keraskan suara, kita kuatkan suara sekira-kira suara kita ni boleh didengari lah. Kalau ada orang sebelah tu dia boleh dengar, itu maksud kuatkan suara. Dia tak perlu nak kuatkan suara macam nak jadi imam tu. Maksud menguatkan suara sekira-kira kalau ada orang kat situ boleh dengar. Maka memang hukumnya disunatkan untuk mengeraskan suara. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan juga dari WhatsApp Ikim, perkongsian daripada seorang ayah. Kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, bila kita jadi imam pada anak yang baru nak belajar solat dan bila kita lupa untuk sebut Allahu Akbar untuk signal ke pergerakan seterusnya dan kita perasan dia masih tak ikut dan rakaat seterusnya semasa baca Fatihah terselit Allahu Akbar untuk bagi arahan untuk dia tukarlah posisi, adakah bacaan dan solat kita tu sah Ustaz? Ketika kita membaca Allahu Akbar tadi yang bukan pada tempatnya, maka pada ketika itu Allahu Akbar itu dia jadi satu zikir ataupun satu bahasa untuk tambih, untuk ingatkan. Nabi ajar kita kalau kita ingin memberi tambih, memberi peringatan, kita lafazkan Subhanallah. Lafazkan apa? Subhanallah. Tetapi kalau melafazkannya itu tidak dapat menyampaikan tambih itu, maka dia boleh insya-Allah dengan lafaz Allahu Akbar tadi, tapi dengan syarat hendaklah dia berniat zikir. Maksudnya dia ucapkan Allahu Akbar itu sebagai berniat untuk berzikir menyebut Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar itu sebagai bahasa isyarat semata-mata untuk ingatkan anak dia, wahai Awang, sekarang ni bangun. Dia tak cakap lah macam tu. Dia kata Allahu Akbar tapi maknanya Awang bangun, ayah dah bangun ni. Itu maksudnya dia adalah bahasa pengganti bagi isyarat tadi. Kalau itu niat dia, maka tak boleh. Justru ulama mengajar juga Allahu Akbar itu diniatkan zikir. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan seterusnya dari sahabat kita ni berkenaan dengan solat wuduk Ustaz. Kata sahabat kita ni dari Gong Badak Kuala Terengganu nak tanya, kalau minum air manis selepas ambil wuduk kena kumur-kumur ke Ustaz? Kumur-kumur itu supaya kita tidak terganggu ketika solat.
Sebab itu guru kami Syekh Haidar Hasan Taklim Al-Wahidi mengajar, bila kita buka puasa, sebelum kita pergi sembahyang maghrib, bersihkan mulut dengan baik. Bersihkan mulut daripada sisa makanan, daripada rasa makanan dengan baik. Dengan cara bersugi, dengan cara berkumur. Kerana sisa-sisa makanan yang melekat-lekat itu, apatah lagi kalau ada air manis dan seumpamanya, kalau kita telan bersama dengan air liur kita ketika solat, dalam keadaan masih ada air dia, masih ada sisa dia, kita telan sekali dengan air liur dengan sengaja, maka membatalkan solat. Maka berkumur-kumur itu adalah wasilah, adalah perantaraan kita dapat jaga perkara yang boleh batalkan solat kita. Kalau seorang tu dia boleh sembahyang, dia tak gomong-gomong, tapi dia boleh jaga tak telan air liur dia masa sembahyang, dia tak payahlah gomong-gomong. Tapi kalau ini tak boleh lah, sebab kita kena baca. Nanti terkumpul air liur kat mulut kita nanti. Justru berkomong-komong itu hendaklah dilakukan. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ada soalan daripada Salina. Puan Salina tanyakan soalan. Jika kita sedekah subuh dalam tabung di rumah lah Ustaz. Tiap-tiap tiba-tiba adik ambil duit tu dan buat beli makanan, macam mana hukum sedekah tu Ustaz? Dia bila sebut sedekah, bila sebut sedekah adalah apa? Duit itu kita dah sampaikan kepada orang. Itu baru panggil bersedekah. Kalau ada duit yang kita asingkan, ini duit kita asingkan, tak akan sedekah. Dia tak jadi sedekah. Belum jadi sedekah. Orang ini baru dipanggil baru berniat sedekah. Belum lagi dia bersedekah. Bersedekah ini amal. Amal. Moga-moga kalau dia bertempat sedekah, Allah bagi pahala atas niat dia. Tapi perbuatan itu sendiri belum lagi dipanggil sedekah. Jadi bila dia belum dipanggil sedekah, maksudnya harta itu masih milik kita. Harta yang kita dah sedekahkan, kita tak nak ambil balik kan daripada orang yang kita bagi. Tak boleh, sebab bila kita bagi kat dia, itu sudah menjadi harta dia. Kalau kita ambil balik, itu dipanggil ambil balik pemberian. Tak boleh hukum dia. Adapun yang kalau kita buat dalam tabung, kita letak di kita memang asingkan yang kita berniat, yang kita asingkan kita akan sedekahkan, itu belum lagi bertukar menjadi milik orang miskin, orang fakir, orang yang menerima. Justru kalau duit itu digunakan untuk peribadi, tidak ada apa-apa halangan, tidak ada apa-apa dosa. Kerana sebenarnya dia masih dalam konteks menggunakan akal sendiri. Niat sedekah pada adik itulah Ustaz, boleh ke? Niat sedekah ke adik tu boleh kan? InsyaAllah. Seterusnya kita ada Abu Dhal Ghifari tanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, bagi pesakit buah pinggang yang menjalani rawatan dialisis, apakah niat solat yang tertinggal tadi sebab menjalankan rawatan dialisis niat qada atau macam mana Ustaz? Kalau seseorang menjalani rawatan dialisis, jadi sukar untuk dia solat di dalam waktu, dia boleh mengamalkan apa yang kita bicarakan tadi, iaitu merupakan ikhtiar Imam Nawawi yang membenarkan menjamakkan solat sekiranya seorang itu ada sesuatu penyakit. Dan bila disebut jamak, maka solat itu bukan qada. Bila disebut jamak, maka solat itu bukanlah qada. Maka dia berniat biasa main jamak. Ustaz, kalau macam dialisis tu dia bersolat dalam keadaan macam duduk macam tu, boleh ke Ustaz? Tapi dia tengah buat dialisis lah. Mereka yang sedang berdialisis, mungkin kita kata dia pun tak ada wuduk misalnya. Tak ada wuduk. Dan dia solat pun tidak dapat menghadapkan kiblat. Kalau dia kerjakan juga solat, dia dipanggil apa?
Dia dipanggil solat sebagai menghormati waktu. Solat sebagai menghormati waktu dan perlu dihormati. Baik, Kalau dia tidak menghormati. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya daripada Mustaqim Muhammad, soalan kata Ustaz yang mulia, kalau terlupa nak niat mandi wajib waktu mandi tapi dari bilik dah niat nak mandi wajib, macam mana tu hukumnya Ustaz? Waktu nak habis mandi baru teringat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya saja seorang itu akan memperoleh apa yang dia mahu. Niat adalah rukun di dalam mandi wajib. Justru kalau semasa dia mandi wajib, dia tak ada apa-apa, tak sedar, tak rasa pun dia sedang mandi wajib. Maknanya dia rupa lah. Tak ada niat langsung. Di hujung baru ada sedar yang ini mandi wajib. Maka dia perlu ulang balik. Dia perlu ulang balik mandi ini tersebut di bahagian mana yang dia belum, maknanya dia tak berniat, maka dia perlu mengulanginya semula. Adapun niat yang dia buat sebelum daripada mandi, sebelum air menyentuh tubuh, dalam bahasa Arab dia tak dipanggil niat, dia dipanggil azam. Dia dipanggil apa? Azam. Yang kita dituntut niat. Niat ni bila? Niat ni hanya berlaku bila kita mempasatkan sesuatu seiring dengan perbuatan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kita sampai hujung-hujung Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Untuk rakan-rakan pendengar yang bertanyakan soalan, terima kasih banyak. Jadinya Ustaz, hujung ni sedikit Ustaz pesan-pesan Ustaz untuk sahabat pendengar kita sebagai penutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Marilah kita terus memperbaiki ibadah kita dengan pelajari ilmu fiqh sedikit demi sedikit. Yang penting dalam hati kita, niat kita mempunyai tekad dan keazaman untuk menyempurnakan tanggungjawab paling kurang, iaitu ilmu fardu ain dalam bab tauhidnya, dalam bab fiqhnya, dalam bab tasawufnya. Kerana mempelajari ilmu fardu ain itu hukumnya adalah wajib, dan sekiranya kita dah sempurnakan pelajaran fardu ain kita, maka kita berniat menjadi satu orang yang terus belajar sehinggalah keliang lahat, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan, jawapan-jawapan yang diberikan dan juga untuk penutup tadi nasihat pesan daripada Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan untuk sambungan pengajian Matan Zubat, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sempat tangis, ku jatuh ke bumi.